Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul bagi membincangkan berkenaan tajuk kajian kita pada hari ini. Kami juga sangat bersyukur kerana setelah beberapa minggu kajian ini dapat juga diselesaikan secara berkumpulan bagi khusus pengajian Islam kod UQI 10102 Seksyen 1 bagi sesi 2001-2022. Okey. Kami daripada kumpulan 8 akan membincangkan tajuk berkenaan pengetahuan mahasiswa terhadap isu qazaf dalam Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia. Okey, seterusnya saya akan memperkenalkan kesemua ahli kumpulan 8, iaitu yang pertama Muhammad Daniel bin Muhammad Ramli, yang kedua saya sendiri Fadlan Syakirin bin Ahmad Syukri, yang ketiga Muhammad Daniel Shazril bin Muhammad Azri Julai, Nur Amirul Aiman bin Zulkarnain, Muhammad Syakil bin Nur Azman, Muhammad Haziq bin Jamil, Muhammad Syafiq bin Muhammad Husin, Syahmi Daniel bin Hishamuddin dan Muhammad Zulfazli bin Husin. Okey. Bagi penyertaan masalah kajian kami, apa itu qazaf? Saya yakin dan percaya bahawa masih ramai lagi yang belum jelas berkenaan dengan konsep qazaf menurut Islam dan prosedur-prosedur qazaf menurut undang-undang di Malaysia, khususnya penuduhan terhadap mangsa tersebut. Dalam hal itu, isu qazaf ini boleh berleluasa tanpa kita sedari dan secara tidak langsung umat Islam berkemungkinan boleh terjerumus melakukan kesalahan ini sekiranya ia tidak dibendung dengan segera. Oleh itu, mahasiswa perlulah memahami konsep qazaf ini dengan penuh penghayatan dan teliti bagi mengelakkan berlakunya kekeliruan dan perselisihan faham. Seterusnya, ia juga boleh membina suasana masyarakat yang harmoni dalam membangunkan perpaduan umat Islam. Bagi memahami dengan lebih jelas tentang qazaf dari segi istilah syarak, ia adalah melemparkan tuduhan zina kepada orang yang baik atau menafikan keturunannya tanpa ada 4 orang saksi. Oleh itu, kajian ini dilakukan bagi membuat analisis dan mengambil data tentang pengetahuan mahasiswa terhadap isu qazaf ini menurut Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia. Satu tinjauan awal dilakukan agar gambaran sebenar dapat diperoleh melalui kajian ini, di mana kami menggunakan kaedah borang kaji selidik ataupun Google Form untuk mendapatkan data dan menganalisis data-data tersebut. Dapatan kajian mendapati segelintir mahasiswa masih belum memahami sepenuhnya tentang isu qazaf ini. Akhir sekali, implikasi kajian ini ialah dapat memberi pendedahan dan kefahaman kepada mahasiswa ataupun masyarakat tentang jenayah qazaf, terutamanya dari segi hukum, rukun dan bukti-bukti yang diperlukan berkenaan isu qazaf tersebut. Bagi meneruskan pembentangan ini, saya mempersilakan saudara saya Muhammad Daniel Shazril. Dituduh, sebut, kita nak dengar, wallahi wabillahi watallahi saya tidak melakukannya. Kalau saya buat seperti dituduh macam hari ini, saya takkan berani berkata. Saya kata kepada saudara Zul, saya akan cuma telefon Harundin dengan bekas bukti Selangor. Saya kata saya berani bersumpah dengan nama Allah, dengan nama Allah SWT. Jangan uji keimanan dan akhlak saya. Saya dah sebut, saya boleh gunakan
nama Allah bahwa yang dituduh hari ini palsu, fitnah dan kata. Wallahi saya tidak fitnah dalam kes ini. Saya tidak fitnah. Saya jadi mangsa pada masa itu. Saya keluarkan, dan saudara jangan terkejut kalau terkeluar nanti bukti-bukti. Walaupun sebagainya kita tahu bagaimana doktor forensik hospital juga disuruh tipu bersabit dengan kecederaan yang saya hadapi dulu. Jika sekiranya tak padan semua tak hati, kita main mubahalah dah. Seorang kata jika dia tidak melakukan kepada saya, maka laknat Allah lah ke atas saya. Seorang nak kata jika saya melakukan hal itu ke atasnya, maka laknat Allah lah ke atas saya. Lepas pada tu kita senang tutup buku tu saya cakap ada abang ni. Setuju tuan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi. Saya bersumpah bahawa saya telah diliwat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 26 bulan 6 tahun 2008, iaitu pada tarikh tersebut Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memasukkan zakatnya ke dalam lubang dubur saya. Jika saya berdusta atas pengakuan ini, maka saya berdusta terhadap Allah dan saya sanggup menerima. Ini soalan. Jadi bila kita tuduh orang berzina, maka dia kena qazaf. Nampak? Sebab tu jangan kata orang berzina ataupun dengan makna zina. Tengok perempuan turun daripada hotel, kita kata pelacur ni. Kata pelacur makna tuduh zina. Dia kata, aku tak kata berzina, aku kata pelacur. Pelacur berzina, pada pasal pelacur ni kerja dia untuk berzina, ambil upah. Tak dia kata gitu. Mungkin dia galak saja. Orang puan galak saja dalam kereta, dalam bank datang, jangan kata berzina. Faham? Bila kata kena ada arba'atu syahadat, Tuhan kata 4 orang saksi. Tak ada kena 80 pukulan. Untuk pengetahuan yang lebih lanjut, qazaf dari segi bahasa ialah bererti melontar sesuatu sama ada dengan batu atau seumpama dengannya. Dari segi istilah syarak pula, qazaf ialah melemparkan tuduhan zina kepada orang yang baik dan lagi suci ataupun menafikan keturunannya. Orang yang melakukan qazaf haruslah mempunyai ciri-ciri berikut, iaitu waras, cukup umur, kemahuan sendiri dan mengetahui hukumnya qazaf. Lafaz qazaf adalah seperti berikut. Lafaz jelas dan terang. Ulama sepakat mengatakan mestilah dikenakan 4 orang saksi lelaki yang adil dan cukup syaratnya. Lafaz sindiran iaitu kinayah. Bagi Imam Abu Hanifah, apa saja jenis tuduhan secara sindiran hanyalah dikenakan takzir. Imam Syafi'i dan Imam Malik pula, jika berniat dan terbukti berniat, mesti dikenakan had qazaf. Seterusnya, orang yang dituduh qazaf haruslah mempunyai ciri-ciri berikut, iaitu masih berakal, masih hidup, Islam, cukup umur, tidak bisu, merdeka dan seseorang yang suci dan terpelihara kehormatannya. Hukuman bagi qazaf pula ialah 80 kali sebatan bagi mereka yang merdeka, 40 kali sebatan bagi hamba, berdosa besar, menjadi orang yang fasik, tidak akan menerima penyaksian sehingga bertaubat. Seterusnya, cara pengakuan had qazaf adalah kesaksian para saksi, sumpahan dan pengakuan penuduh. Untuk kesaksian para saksi, disaksikan oleh 2 orang saksi lelaki sahaja yang bersyaratkan syarat yang sama dengan saksi jenayah zina, iaitu Islam, baligh, sempurna akal, bersifat adil, boleh bercakap, hendaklah mendengar sendiri tuduhan, tiada halangan dari pihak kehakiman atau menerima kesaksian, dan seorang yang mengingati apa yang dilihat dan didengari. Untuk pengakuan penuduh, syaratnya yang pertama, pengakuan seorang yang baligh dan berakal. Yang kedua, pengakuan dalam bentuk ucapan dan bukan tulisan ataupun isyarat. Tidak disyaratkan adalah seperti dapat melihat, merdeka, bilangan tertentu dan masa tertentu. Bagi sumpahan pula, penuduh dan dituduh haruslah diminta bersumpah dalam suasana tertentu sama ada untuk mengenakan pembalasan had qazaf,
ke atas penuduh ataupun menggugurkannya. Bagi mazhab Syafi'i dan sesetengah Al-Hanafiyah, boleh disabitkan apabila tiada bukti yang kukuh yang dimiliki oleh mangsa tuduhan. Bagi jumhur ulama pula, tiada yang harus mensabitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul akan meneruskan pembentangan ini dengan bahagian yang seterusnya, iaitu dapatan kajian. Faedah kajian yang telah digunakan dalam kajian ini adalah melalui borang soal selidik Google Form. Seramai 53 orang responden telah mengambil bahagian dalam soal selidik ini. Borang soal selidik ini terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu bahagian A hingga ke bahagian D. Bahagian A adalah berkenaan demografi responden seperti jantina, kumpulan umur, fakulti, kelayakan akademik dan tahun pengajian. Untuk bahagian B hingga ke bahagian D, soalan dijawab dengan menggunakan skala dari 1 hingga 4, di mana 1 merupakan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju dan 4 sangat setuju. Saya teruskan dengan membentangkan bahagian B daripada soal selidik ini, iaitu berkaitan konsep qazaf. Antara soalan yang ditanyakan dalam bahagian ini adalah, saya mengetahui perbuatan qazaf adalah haram di sisi Islam. Seramai 4 ataupun 7.5% daripada responden memberikan jawapan 1, iaitu sangat tidak setuju. 9 ataupun 17% daripada responden memberikan jawapan 2, iaitu tidak setuju. 14 orang ataupun 26.4% daripada responden memberikan jawapan 3, iaitu setuju. Dan 26 orang ataupun 49.1% daripada responden memberikan jawapan 4, iaitu sangat setuju. Maka dengan itu didapati bahawa majoriti daripada responden mengetahui bahawa perbuatan qazaf adalah haram di sisi Islam. Seterusnya, soalan yang seterusnya, saya mengetahui isu-isu semasa berkaitan qazaf yang berlaku di Malaysia. Seramai 8 orang ataupun 15.1% daripada responden memberikan jawapan sangat tidak setuju. 11 orang ataupun 20.8% memberikan jawapan tidak setuju. 22 orang ataupun 41.5% memberikan jawapan setuju. Dan 12 orang ataupun 22.6% memberikan jawapan sangat setuju. Oleh itu didapati bahawa majoriti daripada responden mengetahui berkenaan isu-isu semasa berkaitan qazaf yang berlaku di Malaysia. Saya teruskan lagi dengan dapatan kajian untuk bahagian C, iaitu berkaitan hukuman bagi pesalah qazaf. Antara soalan yang ditanyakan dalam bahagian ini ialah, saya mengetahui perbuatan qazaf termasuk dalam dosa-dosa besar. Daripada 53 orang responden, seramai 3 orang ataupun 5.7% daripada responden memberikan jawapan sangat tidak setuju. 4 orang ataupun 7.5% memberikan jawapan tidak setuju. 18 orang ataupun 34% memberikan jawapan setuju. Dan 28 orang ataupun 52.8% memberikan jawapan sangat setuju. Maka dengan itu didapati majoriti daripada responden sedar bahawa perbuatan qazaf termasuk dalam dosa-dosa besar. Soalan yang seterusnya ialah, saya mengetahui orang yang membuat tuduhan qazaf perlu membawa 4 orang saksi. Didapati daripada graf bawah ini, 4 orang ataupun 7.5% daripada responden memberikan jawapan sangat tidak setuju. 12 orang ataupun 22.6% memberikan jawapan tidak setuju. 13 ataupun 24.5% memberikan jawapan setuju. Dan 25 orang ataupun 45.3% memberikan jawapan sangat setuju. Jadi dengan itu didapati bahawa majoriti daripada responden mengetahui tentang pensabitan hukuman qazaf. Seterusnya, dapatan kajian bagi bahagian terakhir daripada soal selidik ini, iaitu bahagian D, berkaitan peranan bagi membendung kesalahan qazaf. Antara soalan yang ditanyakan dalam bahagian ini ialah, saya menyedari bahawa peranan dalam membendung perbuatan qazaf adalah tanggungjawab bersama. Daripada 53 orang responden, 2 orang ataupun 3.8%
memberikan jawapan tidak setuju, 23 orang ataupun 43.4% memberikan jawapan setuju, manakala 28 orang ataupun 52.8% memberikan jawapan sangat setuju. Dan dapat disimpulkan bahawa majoriti daripada responden menyedari bahawa mereka memainkan peranan dan tanggungjawab dalam membendung perbuatan kazaf ini. Soalan yang seterusnya, saya berhati-hati dalam menjaga maruah dan kehormatan seseorang. Daripada graf bar ini didapati bahawa 2 orang ataupun 3.8% daripada responden memberikan jawapan tidak setuju, 20 orang ataupun 37.7% daripada responden memberikan jawapan setuju, dan 31 orang ataupun 58.5% daripada responden memberikan jawapan sangat setuju. Dapat disimpulkan bahawa majoriti daripada responden berhati-hati dalam menjaga maruah dan kehormatan seseorang. Akhir sekali, saya berusaha untuk menjauhi perbuatan fitnah. Didapati daripada graf bar ini, 1 orang ataupun 2.3% daripada responden memberikan jawapan sangat tidak setuju, 2 orang ataupun 4.7% daripada responden memberikan jawapan tidak setuju, 10 orang ataupun 23.3% daripada responden memberikan jawapan setuju, dan 30 orang ataupun 69.8% daripada responden memberikan jawapan sangat setuju. Oleh itu, kita dapat simpulkan bahawa majoriti daripada responden berusaha untuk menjauhi perbuatan fitnah. Saya serahkan kepada Syahmi untuk bahagian yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Syahmi Daniel akan menyambung pembentangan kumpulan kami untuk dapatan kajian bahagian D. Untuk data yang pertama, majoriti sangat setuju dengan penyataan saya menyedari bahawa peranan dalam membendung perbuatan kazaf adalah tanggungjawab bersama, iaitu seramai 28 responden sangat setuju dan kedua tertinggi pilihan 3 iaitu setuju dengan 23 responden, dan paling sedikit iaitu tidak setuju dengan 2 responden. Data tersebut membuktikan bahawa ramai yang menyedari perbuatan kazaf ini adalah amalan yang tidak sepatutnya diamalkan atau berlaku di negara kita. Data yang seterusnya, majoriti responden memilih sangat setuju dengan penyataan saya berhati-hati dalam menjaga maruah dan kehormatan seseorang, iaitu 31 responden dan 20 responden memilih setuju dan 2 responden memilih tidak setuju. Data ini menunjukkan majoriti responden menyedari bahawa menjaga maruah dan kehormatan orang lain itu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Untuk data yang terakhir pula, majoriti memilih pilihan keempat iaitu sangat setuju dengan penyataan saya berusaha untuk menjauhi perbuatan fitnah dengan berjumlah 30 responden, kedua teramai dengan 10 responden iaitu setuju, 2 responden untuk pilihan tidak setuju dan 1 responden untuk sangat tidak setuju. Data ini menunjukkan bahawa ramai yang telah mengetahui keburukan fitnah itu dan mereka telah berusaha untuk menjauhi perbuatan fitnah demi menjaga keharmonian masyarakat sekeliling. Baiklah, kesimpulan yang dapat diungkapkan daripada kajian ini, konsep kazaf menurut Islam lebih dapat difahami dengan lebih mendalam dan dapat dihayati sebaiknya. Kajian ini telah memenuhi objektif kajian dan persoalan kajian itu mengenal pasti peranan masyarakat dalam membendung budaya kazaf dan dapat mengetahui cara hukuman kazaf dijalankan dengan lebih terperinci. Setiap individu, masyarakat dan pihak kerajaan sendiri memahami secara menyeluruh konsep kazaf dan cara membendungnya sebelum ia menjadi barah yang merosakkan akidah umat dan masyarakat Islam di Malaysia. Sampai di sini sahaja pertanyaan kumpulan kami. Assalamualaikum dan sekian, terima kasih.